Didik TV KPM. Hari ini kita nak belajar tentang qiraat Abu Amr. Tapi kita cuba fokus juga tentang format yang ada dalam peperiksaan SPM bagi paper ataupun subjek Maharah Al-Quran. Seperti mana kita maklum, kita ada dua kertas. Kertas pertama iaitu tilawah. Okey, tilawah ni ada wajaran dia 60 markah lah. Okey. Dan untuk qiraat dia ada 5 soalan. Soalan pertama dengan soalan kelima memang berkaitan dengan praktikal. Jadi murid memang kena mahir. Sebab tu SPM bukan sekadar CJ Pelajaran Malaysia, bahkan saya perlu mahir. Macam tu. Saya pasti menang, saya pasti mumtaz, apa-apa saja yang taib lah, yang bagus. Betul. Okey, jadi itu kertas satu. Besar dia, 60 markah ada pada kertas satu. Ingat soalan 1 dan soalan 5. Soalan 1 surah Al-Fatihah. Manakala soalan yang kelima, mana-mana ayat daripada surah Al-Baqarah yang akan dipetiklah. Okey, baik. Kita tengok pula kertas 2. Baik, kertas 2 kita ada bahagian alif. Bahagian alif OPB iaitu objektif pelbagai bentuk. Soalan yang berkaitan dengan qiraat ialah sekitar soalan 6 hingga 10, 11 hingga 16. 6 hingga 10 tarajim iaitu biodata dan manhaj dia. Manakala 11 hingga 16 yang ni tatbik, yakni praktikal. Okey, nanti kita pergi slot dia, kita akan nampak macam mana soalan yang berkaitan OPB ni berkaitan dengan tarajim, manhaj dan yang berkaitan dengan tatbik. Baik, kita ada satu lagi bahagian iaitu bahagian ba, iaitu subjektif. Okey. Soalan 2 dan soalan 3. Sama juga tarajim dan manhaj itu satu gabungan, kemudian tatbik satu soalan yang berasingan. Dan kertas 2 ada 40 markah wajaran dia. Jadi di lisan ataupun syafawi ada 60, di penulisan ada 40, gabung jadi 100 lah. Okey, jadi kita nak skor semualah. Sebab kita kata apa tadi? Saya pasti mumtaz lah kan. Okey. Pasti mumtaz, okey. Pasti mumtaz tu. Baik. Kita lihat qiraat Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Kita nak kaitkan dengan tarajim, manhaj dan tatbik. Baik, kita lihat terjemah dulu iaitu biodata dia. Baik. Untuk biodata Al-Imam Abu Amr Al-Basri. Okey, nama penuh dia sebenarnya ialah Zabban bin Al-Ala bin Ummar bin Al-Aryan Al-Mazini At-Tamimi Al-Basri. Tu. Boleh ke hafal semua ni, murid-murid kita ni boleh hafal ke? Boleh ke adik-adik? Boleh. Kalau boleh tunjuk satu, kalau tak boleh tunjuk 2. Oh, satu. Oh, Masya memang Allah. boleh. Sebab Hebat. dia orang menghafal Quran. Yang ni nama pendek je ni. Kan? Mudah tu, Pendek je insyaAllah. tu. Pendek je. Okey. Tengok tu terus masuk tu. Oh, subhanallah. Kalah saya. Yalah, anak-anak sekarang memang Yelah hebat kan. kan. Okey. Betul. Jadi tarikh lahir dia 70 Hijrah dan wafat di Kufah pada tahun 154, lebih kurang dalam 80 tahun lah. Okey. Lama umur guru Al-Quran ni lama. Baik, keberkatan masa lah. Baik. Kita lihat murid yang pertama bagi Al-Imam Abu Amr, iaitu Hafs bin Umar bin Abdul Aziz Ad-Duri yang terkenal sebagai Al-Imam Ad-Duri. Lahir pada bila? 150 lahir. Imam Abu Amr wafat pada 154. Makna berselisih 4 tahun sahaja. Adakah baby dah boleh belajar kan? Jadi logiknya ialah ada tok guru satu selang kat situ. Faham? Kena faham tu murid-murid Boleh? Okey, boleh Boleh? Okey, faham Okey. Okey. Jadi terkenal dengan nama Imam Ad-Duri. Wafat pada tahun 246 Hijrah. Baik, yang ni nama penuh, tarikh lahir, tarikh wafat tolong ingatlah. Okey, sebab kita punya imam yang kita belajar ni. Manakala rakan seangkatan, seperguruan iaitu As-Susi. Saleh bin Ziyad bin Abdillah As-Susi.
lahir pada 171 Hijrah dan wafat pada tahun 261 Hijrah. Yang ni langsung memang tak berselisih lah. Makna kata mungkin ada seorang guru ataupun dua orang guru yang ada selang antara Al-Imam Abu Amr Al-Basri dengan Al-Imam As-Susi. Tak pelik benda ni, tak pelik lah. Biasa anak murid yang hujung tu masyhur. Kan? Yang tok guru kat atas tu tak kenal. Hari ni semua orang kenal Al-Imam Bukhari, Imam Syafi'i, Imam Malik. Tapi guru mereka mungkin ramai yang tak kenal kan. Itu biasalah. Jadi ini semua adalah kelebihan yang Allah Ta'ala kurniakan kepada sesiapa yang Allah Ta'ala kehendakilah. Yang penting kita belajar, kita bukan nak cari masyhur. Kita nak cari belajar keberkatan daripada Allah SWT dan ilmu yang kita boleh amalkan. Baik. Kita lihat bagaimana soalan tu kalau ada di dalam kertas 2. Ingat, kertas 2 penulisan dia ada bahagian A, bahagian B. Bahagian A OPB, objektif pelbagai bentuk. Mungkin ni kita kata mungkin mungkin kita kata ditanya ar-rawi tsaniyu lil Imam Abi Amr huwa ad-Duri. Perawi yang kedua bagi Imam Abu Amr ialah ad-Duri. Tu. Hujung belakang tu nak letak right ke nak letak pangkah? Betul ke salah pada kenyataan ini? Okey, mungkin kita nak cuba murid kita lah. Yelah, bolehlah kan? Mungkin siapa nak cuba ni? Okey, siapa nak cuba? Okey, kita bagi Khadijah dululah. Tafadhali Khadijah. Okey, Khadijah Boleh? Jawapan dia salah. Oh, kenapa salah tu? Sebab perawi yang kedua ialah As-Susi. Okey, dia nak takut, dia pun nak jawab pun takut. Betul lah tu. Betul lah tu. Dah belajar dah tadi Okey, terima kasih Khadijah. Terima kasih. Okey, bagus jawapan tu. Okey, yakin je kita dah belajar ni, kita yakin je. Jadi letak pangkahlah di situ Okey, bagus, terima kasih. Baik, kita lihat juga soalan mungkin Al-ismu tam lil Imam Abi Amr huwa Zabban bin Al-Ala bin Al-Iryan. Ni kata hafal tadi kan. Betul ke mereka dah hafal ni? Kita bagi Amir lah. Amir, macam mana Amir? Tafadhal Amir. Ya, Ustaz. Okey. Soalan tu, adakah nama penuh bagi Imam Abi Amr ialah Zabban bin Al-Ala bin Al-Iryan? Betul, Ustaz. Betul. Masya-Allah, tahniah Sekali tengok pun dah terhafal. Mumtaz. Okey, alhamdulillah mumtaz, bagus. Okey, terima kasih Amir. Baik. Mungkin juga soalan pelbagai bentuk yang tadi kita belajar betul atau salah. Mungkin bentuk yang lain, mungkin soalan dia tanya ar-rawiyan lil Imam Abi Amr huma al-Imam ad-Duri wa ... Dua perawi bagi Imam Abu Amr iaitu Imam ad-Duri dan siapa? Kan? Mungkin kita minta imtiaz. Boleh imtiaz? Tafadhali. Tafadhal. Tafadhal. Silakan. Boleh, Ustaz. Boleh. Okey, apa dia? Jawapan dia As-Susi. Ya, ahsanta, bagus. Okey, jawapan dia As-Susi. Okey, jadi objektif pelbagai bentuk ni sebenarnya nak bantu pelajar kita lah. Nampak senang je kan? Yang penting ingat. Okey, yang penting kita ingat. Baik. Ustaz, menariknya Ustaz kan. Kalau contohlah kan, saya tak jawab As-Susi, tapi saya tulis nama penuh dia. Salih bin Ziyad bin Abdillah As-Susi. Nama penuh dia? Okey, adakah diterima? Diterima. Diterima sebab panggilan dia As-Susi. Kan nama Al-Imam Asy-Syafi'i pun lain, kan Al-Bukhari pun lain. Tapi letak nama penuh pun tak ada masalah. Tak ada masalah. Boleh maknanya itu pun boleh, bentuk macam tu pun kita boleh jawablah. Tak ada masalah sebab orang kenal dia As-Susi lah. Didik TV KPM